Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk Istana Negara diserang, jangan panik, hanya latihan. Kehadiran dua individu mencurigakan dengan menaiki sebuah kereta di hadapan pintu 3 Istana Negara mencetuskan tindakan pantas pihak keselamatan pagi tadi. Dua klip video yang berdurasi masing-masing hampir 1 minit itu memaparkan pihak keselamatan dengan segera menghalang dua individu itu untuk merempuh masuk ke Istana Negara. Pemandu kenderaan tersebut bertindak mengundurkan kenderaan sebelum penumpang di tempat duduk hadapan cuba melarikan diri. Tindakan pantas pihak keselamatan berjaya memastikan kedua-dua mereka ditahan. Bagaimanapun, Astro Awani difahamkan tindakan itu adalah merupakan sebahagian daripada satu simulasi pelan kontingensi keselamatan skim pertahanan pengkalan yang dilakukan oleh pihak keselamatan Istana Negara. Proses simulasi itu berlangsung bermula jam 10 hingga 11 pagi tadi. Semasa simulasi dijalankan, kesemua pintu masuk dan keluar ditutup serta-merta dan semua sistem keselamatan diaktifkan. Malah kenderaan juga tidak dibenarkan untuk keluar atau masuk ke Istana Negara. Sekian berita. Allah panjangkan usia Digarahayu Yang di-Pertuan Agong Daulat Tuanku. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk Istana Negara diserang, jangan panik, hanya latihan. Kehadiran dua individu mencurigakan dengan menaiki sebuah kereta di hadapan pintu 3 Istana Negara mencetuskan tindakan pantas pihak keselamatan pagi tadi. Dua klip video yang berdurasi masing-masing hampir 1 minit itu memaparkan pihak keselamatan dengan segera menghalang dua individu itu untuk merempuh masuk ke Istana Negara. Pemandu kenderaan tersebut bertindak mengundurkan kenderaan sebelum penumpang di tempat duduk hadapan cuba melarikan diri. Tindakan pantas pihak keselamatan berjaya memastikan kedua-dua mereka ditahan. Bagaimanapun, Astro Awani difahamkan tindakan itu adalah merupakan sebahagian daripada satu simulasi pelan kontingensi keselamatan skim pertahanan pengkalan yang dilakukan oleh pihak keselamatan Istana Negara. Proses simulasi itu berlangsung bermula jam 10 hingga 11 pagi tadi. Semasa simulasi dijalankan, kesemua pintu masuk dan keluar ditutup serta-merta dan semua sistem keselamatan diaktifkan. Malah kenderaan juga tidak dibenarkan untuk keluar atau masuk ke Istana Negara. Sekian berita. Allah panjangkan usia Digarahayu Yang di-Pertuan Agong Daulat Tuanku. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita seterusnya yang menggemparkan dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Azam Baki perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Shah Alam, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki harus bertanggungjawab sepenuhnya berhubung dengan kehilangan barang kes yang membabitkan wang tunai sebanyak AS6 juta ringgit ataupun 25 juta ringgit Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya itu. Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC Datuk Muhammad Syafi BPA Mamal berkata sebagai Ketua Nakhoda yang memikul amanah, Azam sepatutnya mengambil tanggungjawab berhubung kehilangan yang melibatkan 3 pegawai kanan SPRM itu. Menurutnya, daripada sudut moral, Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu secara direhatkan serta-merta kerana perkara melibatkan integriti tidak boleh dikompromi. Pendakwaan ini satu perkara yang sangat serius. Sekiranya ia benar-benar berlaku, perbuatan pegawai kanan SPRM terbabit melanggar peraturan kerja serta penjawat awam yang diamanahkan menjaga satu jumlah wang yang sangat besar. Tambahnya lagi, Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu bertanggungjawab sepenuhnya dan beliau perlu direhatkan sepanjang siasatan kes ini dijalankan kerana sebagai ketua wajib tahu apa yang berlaku di bawah pengawasannya.
Tambahnya lagi, bukan Azam saja mesti direhatkan sementara waktu. Malah pegawai atau seluruh anggota SPRM yang terlibat juga perlu dikenakan tindakan yang sama, katanya. Mengulas lanjut, Muhammad Syafiee berkata sekiranya Ketua Pesuruhjaya SPRM itu tidak direhatkan daripada jawatan sedia ada, beliau bimbang kemungkinan ada maklumat yang tidak sampai kepada badan penyiasat. Tegasnya, satu siasatan telus perlu dilakukan dan konsep semak dan imbang wajib dilaksanakan sekaligus mengenal pasti bagaimana perkara itu boleh berlaku. Tambahnya, ada juga dakwaan bahawa duit yang dikembalikan kepada pihak terlibat juga adalah duit palsu. Bagaimana perkara seumpama ini boleh berlaku? Angkara siapa? Soalnya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com bertajuk 13 juta ringgit Malaysia wang MBI Kedah dipindahkan ke Kanada. Kerajaan negeri mendakwa wang milik Menteri Besar Incorporated MBI yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia telah dipindahkan ke akaun luar negara ketika Datuk Seri Mukris Mahathir memegang jawatan Menteri Besar. Muhammad Sanusi berkata wang berkenaan dipindahkan Mukris ke akaun di Kanada dan terdapat slip pemindahan masih disimpan pihaknya sebagai bukti. Katanya, saya tak ungkit hal lama ini zaman Mukris jadi Menteri Besar. Bila dibangkitkan baru saya jawab hal lama pemindahan wang MBI sebanyak 13 juta ringgit ke satu akaun luar negara di Kanada. Saya tak pernah sebut pada sesiapa pun. Hari ini baru saya sebut dan slip bank perbankan pemindahan wang itu saya ada simpan, katanya pada satu sidang media selepas sidang Dewan Undangan Negeri DUN Kedah pada hari ini. Muhammad Sanusi turut mendedahkan selepas mengambil alih pentadbiran negeri tahun lalu, pihaknya terpaksa mengeluarkan sebanyak 1.3 juta ringgit Malaysia sebagai bayaran kuih raya yang dibeli kerajaan terdahulu. Katanya lagi, bila saya jadi kerajaan dibawa dalam mesyuarat Exco untuk bayar satu perbelanjaan yang dibuat penasihat Menteri Besar sebelum ini untuk bekalan kuih raya. Harga bagnya lebih mahal daripada kuih raya, menyebabkan kita terpaksa bayar hingga 1.3 juta. Sebab itu saya kata, beliau bukan dikelilingi penasihat tetapi punasihat. Kerana harga beg lebih mahal daripada kuih, katanya. Mengulas mengenai desakan wakil pembangkang diberi lebih banyak masa untuk berbahas ketika sidang DUN, beliau meminta mereka lebih banyak berada di kawasan masing-masing sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Katanya, saya berharap waktu pandemik ini wakil rakyat berada di DUN masing-masing, lihat keperluan rakyat. Ada wakil rakyat ini tinggal di Kuala Lumpur dan sekali-sekala pulang tengok kawasan, lepas itu datang DUN mengadu tak dapat bercakap. Saya nasihatkan mereka berada di DUN masing-masing pada waktu ini sehingga pandemik masuk ke fasa endemik. Rumah di KL ada tak apa, tetapi bagi ada rumah di sini sama, katanya lagi. Sementara itu, Mukris yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Jitra berkata dakwaan beliau memindahkan wang milik MBI yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia ke akaun luar negara dianggap sebagai tuduhan yang serius. Mukris berkata Muhammad Sanusi sepatutnya mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kejadian itu. Kita harap boleh dapat kenyataan rasmi kerana beliau Muhammad Sanusi tidak sepatutnya melontarkan dakwah atau temahan begitu saja seolah-olah langgar dan lari. Dakwaan ini perlu dibuktikan dengan saya pun tak tahu apa ceritanya. Saya menantikan kenyataan rasmi mengenai tuduhan dibangkitkan itu, katanya pada sidang media secara dalam talian selepas sidang Dewan Undangan Negeri DUN Kedah pada hari ini. Mengulas lanjut, Mukris berkata Muhammad Sanusi sepatutnya membuat laporan polis jika yakin perkara itu berlaku. Katanya, ini kali pertama saya dengar mengenai kejadian ini. Jadi saya ingin sarankan Muhammad Sanusi buat laporan polis kalau beliau betul-betul percaya benda itu berlaku. Dalam sidang DUN hari ini, beliau Muhammad Sanusi baru ditegur agar berhati-hati beri kenyataan. Jadi apabila beliau buat kenyataan begitu dalam sidang akbar, itu satu dakwaan serius, katanya. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye.